بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung insya-Allah malam ni kuliah hadis. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada bacaan kitab Al-Jami'us Shaghir yang di karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatu ad-darfi as-salaf, wa afatu asy-syaja'ati al-baghy, wa afatu as-samahati al-man, wa afatu al-jamali al-khuyala, wa afatu al-ibadati al-fatrah, wa afatu al-hadithi al-kadhib, wa afatu al-ilmi an-nisyan, wa afatu al-hilmi as-safah, wa afatu al-hasabi al-fakhru, wa afatu al-judi as-saraf." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita syarah hadis ini daripada jumlah yang pertama. Jumlah yang pertama, yani hadis ini menceritakan tentang kekurangan setiap sesuatu yang baik. Yani apa-apa sifat atau sikap atau adat yang baik, dia ada kekurangannya. Setiap satu sifat yang baik, dia ada perkara lain yang menjadi kekurangan padanya. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Afatu ad-darfi atau ad-darfi as-salaf." Maknanya afah yakni kekurangan. Kekurangan ad-darf adalah as-salaf. Yani as-salaf dia adalah kekurangan ad-darf. Apa ad-darf itu? Ad-darf itu lidah yang lancar, kebijaksana, cerdik, pandai. Kalau ada orang lancar lidahnya, fasih, pandai bercakap, bijak, cerdik, apa kekurangannya? Kekurangannya at-taih, lupa diri. Nabi SAW kata, kekurangan orang yang macam ni, yang lidahnya fasih, pandai bercakap, dan cerdik, pandai, kekurangannya iaitu lupa diri dan sombong atas kawan-kawan dia. Dia sombong, at-takabbur 'ala al-aqran, wa at-tabadduh wa at-tamadduh bima laysa fil insan. Jadi kekurangan orang yang bijak, cerdik, kekurangannya jika dia merasa sombong dan kibir kepada orang lain. Dan kekurangan itu merosakkan cerdik dia, kelebihan dia, terus jadi rosak dah, jadi tak best, jadi tak best lah sifat yang baik dia tu, yang ada dalam diri dia itu, cerdik, pandai cakap, sebab dia sombong. Maka sifat sombong itu yang ada pada dirinya merosakkan kelebihan dia tu. Wa minhu qaul Umar idza kana nusul ghayrih fa lam yuq.
Yang dimaksudkan ulama kata oleh sabda Rasulullah SAW ini iaitu orang yang mempunyai sifat yang baik, yang bagus, um, kemas dirinya, cerdik, lidahnya fasih, difaham cepat. Dia selalu kalau dalam periksa dalam universiti di mana-mana dia dapat A. Dia selalu pandai dalam pelajaran, pandai dalam kerja, pandai, selalu dipandai. Orang yang macam ni, kekurangan yang merosakkan pandai dia tu, kelebihan dia tu iaitu sombong. Kalau dah mula rasa sombong atas orang lain, maka itu kekurangan. Wa afatus syaja'ah al-baghi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan kekurangan sifat berani yang ada di dalam diri seseorang lelaki itu, iaitu al-baghi. Jika dia melambau. Jika dia melambau di dalam beraninya tu, maka beraninya tu dah menjadi kekurangan. Atau yang melambau tu, kekurangan yang merosakkan sifat beraninya tu. Berani tu maksudnya hatinya kuat, tidak takut, dan dia yang pandai berjuang. Berani untuk berjuang dan lawan. Ini namanya syuja', lelaki yang syuja', yang berani. Tetapi syuja' itu atau berani itu jika tidak teratur, jika tidak disusun bagus, maka dia akan mendapatkan kekurangan, iaitu jika beraninya tu sampai melampau. Dan ini yang ramai orang tidak memahaminya. Iaitu kadang-kadang kalau orang menjerit, pecahkan barang orang, atau pukul orang semua, atau takutkan orang semua, orang panggilnya berani. Orang yang kuat. Perkara tu salah. Perkara tu salah. Ini bukan berani. Berani kalau dia tidak takut waktu perang. Tidak risau, tidak takut waktu kebenaran. Itu berani betul. Tetapi jika beraninya tu dah melambau sampai menzalimi orang atau sampai membalas kepada orang dengan melambau, maka sekarang ini dah menjadi kekurangan pada sifat yang baik itu, yang keberanian dia. Sebab itu, manusia ini dia berbendah daripada 3 sifat. 2 sifat buruk dan 1 sifat itu baik. Yang pertama, at-tahawur. At-tahawur itu iaitu dia tidak peduli dengan apa-apa. Dia berani untuk buat apa-apa sahaja. Itu salah. Itu sifat kekurangan. Itu kekurangan. Itu bukan kelebihan. Jika orang tidak ada kisah, dia berani sahaja cakap, dia berani mencarut, dia berani lawan, dia berani buat apa sahaja. Ini namanya bukan berani sebenarnya. Dalam ilmu namanya tahawur. Tahawur itu yakni orang macam orang bawa kereta tak ada tekan brek. Itu namanya tahawur. Macam kereta jalan tak tekan brek, tak ada brek. Breknya rosak. Ini macam orang yang tak tersusun sifat berani dia tu dan kuat hatinya. Jadi sifat ini, berani ni kalau melampau jadi tahawur, itu salah. Itu kekurangan. Dan kalau sifat berani itu hilang langsung daripada hati seseorang, maka lelaki itu diberi gelaran jaban. Dia orang yang penakut. Jadi sifat tahawur, berani sampai melampau, dan sifat jaban, iaitu penakut, dua-dua ini kekurangan. Siapa-siapa yang ada salah satu daripada 2 sifat itu, dia ada kekurangan, dia kena bersihkan dirinya, dia kena betulkan dirinya. Kalau dia orang penakut, dia kena tukarkan dirinya. Kalau dia orang yang tahawur, dia kena betulkan dirinya. Jadi apakah sifat yang terbudi yang harus ada di dalam diri kita? Iaitu sifatus syaja'ah. Iaitu berani di waktunya. Berani yang tidak takut waktu berang, tidak takut waktu berjuang yang sebenar, yang betul-betul perlu. Tidak takut untuk mempertahankan haknya, untuk mempertahankan keluarganya, untuk mempertahankan anak dia,
untuk mempertahankan negara dia. Ini syuja', ini berani, ini bagus. Sifatnya itu sifat terpuji. Jadi sifat berani jika diletak di waktunya tambah melambau dan tambah helan langsung daripada hati sampai jadi jaban, itu sifat baik. Dan bahkan Al-Imam Al-Ghazali menjadikan sifat berani ini yang ada di dalam diri kita satu akhlak yang menjadi sumber yang melahirkan banyak akhlak-akhlak yang lain. Al-Imam Al-Ghazali berkata, akhlak-akhlak ini, akhlak yang baik, banyak, terlalu banyak, tak boleh kira. Tetapi semua akhlak itu dia dilahirkan daripada 5 akhlak. Salah satu daripada 5 itu yang menjadi sebagai ibu untuk akhlak-akhlak yang lain, itu syaja'ah, berani. Kalau kita berani, kita akan lawan diri kita. Kalau kita berani, kita akan senang mengaku diri kita salah kalau salah. Kalau kita berani, kita akan macam-macam ada sifat yang baik yang kita akan melakukannya kalau kita ada berani. Yang penting, kita kena jaga sifat berani kita itu jangan sampai sehingga baghi. Al-baghi itu melampau, iaitu menzalimi orang atau merosakkan orang lain sebagainya. Kalau berani kita sehingga boleh menzalimi orang, maka itu dah bukan berani. Dan salah sangat jika kita memanggil orang yang memukul orang, menakutkan orang, menghentam orang, menjerit kepada orang. Kita salah kalau kita memanggil orang itu, orang tu berani. Tak salah. Atau dia berani boleh memfitnahkan orang, atau dia boleh memfitnahkan, dia boleh lawan sampai pusingkan cerita semua, tipu semua, dan boleh dia lawan kepada. Ini bukan namanya berani. Ini namanya baghi, zalim. Ini namanya zalim. Kadang-kadang orang berani sampai jadi zalim. Itu yang Rasulullah SAW susungkan akhlak kita. Sebab itu kadang-kadang orang ada satu sifat akhlak baik dalam dirinya, tapi dia dah rusakkan sifat dia tu tanpa dia perasan. Sebab itu kalau kita nak cek bagus dan nak betulkan sifat baik kita, kita kena rujuk kepada Rasulullah. Tengok macam mana Rasulullah macam mana pandangan Nabi SAW kepada sifat berani, kepada sifat mulia, kepada sifat bermurah hati, kepada sifat-sifat juga yang baik. Jadi afatus syaja'ati al-baghi, kekurangan sifat berani iaitu jika ia melambau sampai menzalimi atau menakutkan orang tanpa berhak. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa afatus samahati al-man. Wa afatus samahah al-man. Yakni kekurangan bermurah hati, memberi bantuan, memberi sedekah, membantu orang ini, orang itu, kekurangannya jika ia mengungkit-ungkit. Kalau dia ungkit, maka dia sekarang dah rusakkan kebaikan dia tu. Jadi, apa-apa kebaikan kita, dia ada cara untuk dirusakkan. Dan itulah itu kerja syaitan. Kalau manusia buat baik, syaitan akan biarkan. Dia kata apa? Biarkan dia buat baik. Aku akan rusakkan amalan dia dengan sifat lain. Jadi kalau dia bermurah hati, syaitan akan masukkan di dalam hatinya, dia menghiasikan di dalam hatinya untuk dia ungkit-ungkit kepada orang lain. Macam mana? Dia kira berapa duit dia bagi kepada orang itu, berapa kali bantu orang itu, berapa banyak kali dia mudahkan urusan itu. Aku pernah buat itu, itu banyak kali, itu tak boleh kira aku dah bantu macam tu. Na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya alladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau membatalkan, menghapuskan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Jangan ungkit kalau bagi sedekah atau bantu sesiapa. Sebab itu Sayyidatina Aisyah, kalau dia hantar sedekah kepada orang miskin, dia suruh penkhidmatnya tu, dengarlah apa yang dia cakap.
Lepas berkhidmat tu pulang kepada Aisyah, dia kata, apa yang dia cakap? Dia kata, jazakillahu khair. Maka Aisyah jawab, dia kata, jazakallah khair. Dia pula cakap jazakallah khair kepada orang yang dia bagi duit bantu dia. Nanti berkhidmat tu tanya, kenapa? Dia kata, supaya aku balas kepada doanya, aku dapat ajaran daripada Allah. Aku nak dapat pahala dari Allah. Tak nak dapat pun pujian. Jazakallah khair pun aku tak nak. Subhanallah. Sebab itu kalau kita, Allah dah bagi rezeki, hati kita bermurah. Boleh bantu senang. Kita jangan ungkit. Bahkan bagus kita lupa. Kita lupa dan tak perlu kita langsung ingat. Sebab itu ulama kata, antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan amalan kita diangkat kepada Allah, iaitu kalau kita lupa. Apabila kita masih ingat amalan kita tu, maka seolah-olah macam Allah tak terimakan amalan kita tu. Aywa. La ilaha illallah. Sebab itu, pernah dua awliya bertemu. Ini cerita belik sikit. Satu wali miskin. Allah. Satu wali, yang lagi satu wali miskin, satu wali senang. Nanti yang miskin tu minta sedekah daripada yang kaya tu. Tapi dua-dua wali awliya. Yang miskin itu dia kata kepadanya, bagi, bukan dari engkau pun. Dia bagi, bukan dari engkau. Yang wali itu dia tahu orang itu wali. Masya Allah. Dia bagi dia duit, bantuan, dia kata, ambil, bukan untuk engkau. Macam mana? Yang minta dia kata, bagi, bukan dari engkau. Yang dibagi, dia kata, ambil, bukan untuk engkau. Sebab yang pertama tu, pandangan dia semua daripada Allah. Ini wali. Dia kata, bagi, bukan dari kamu. Ini semua dari Allah, harta Allah. Kamu dan harta kamu cuma milik Allah. Yang wali itu dia kata, karena datang sini buat wali kepada saya. Dia kata, okey, ambil, bukan untuk engkau. Yani saya bagi kepada Allah, bukan kepada kamu. Sebenarnya, saya bagi duit ini kepada Allah dan Allah yang akan bagi pahala kepada saya. Bukan kepada kamu hanya yang akan menggunakan duit ini saja. Subhanallah. Jadi, kita kena selalu fikir macam tu. Kalau kita bagi kepada orang miskin, kita kena fikir kita bagi kepada Allah. Ada satu riwayat kata, Nabi SAW kata, duit atau bantuan itu jatuh di tangan Allah sebelum di tangan orang miskin. Subhanallah. Jadi kita tidak perlu ungkit-ungkit untuk orang yang kita pernah membantu dia atau memberi apa-apa bantuan kepada dia. La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa afatul jamali al-khuyala. Dan kekurangan orang yang cantik, yang indah, laki atau perempuan. Perempuan yang cantik, laki yang indah, kekurangan mereka apa? Al-khuyala, khayal sangat. Setiap satu perempuan yang cantik, dia khayal, dia yang paling cantik. Setiap satu lelaki yang handsome, dia khayal, dia yang paling indah, dia yang paling handsome. Jadi itu kekurangan. Kalau Allah bagi kamu kecantikan, keindahan, handsome, macam tu, syukur kepada Allah. Jangan sombong kepada orang, jangan khayal banyak tentang perkara itu. Wa min thamma kuriha nikahu dhatil jamalil bari'. Oleh itu, ulama di dalam mazhab fiqh, mereka memakruhkan untuk kita nikah dengan perempuan yang sangat cantik. Makruh kahwin dengan perempuan yang sangat cantik. Sebab apa? Kerana kebiasaannya, kebanyakan dia akan sombong kepada suami dia kerana banyak berminat kepada dia. Dan membuat mata orang-orang yang jahat, mata orang-orang yang tidak baik selalu memandang kepadanya. Jadi orang yang isteri ni sangat cantik selalu merasa sedih. Ini kata fuqaha. Dia akan selalu berada di dalam keadaan sedih. Sebab apa? Semua orang pandang kepada isteri dia. Jadi, bukan maknanya orang tidak kahwin dengan perempuan cantik. Tidak. Mereka cakap al-jamal al-bari'. Yani perempuan yang sangat cantik. Yang kecantikan dia yani dahsyat, luar biasa lah. Kecantikan dia luar biasa yang memang menarik.
Yang memang semua orang nak dia. Jadi ulama fiqh mereka kata kalau sifatnya begitu, makruhlah. Jangan, kalau boleh jangan kahwin dengan yang ini. Kahwin dengan perempuan yang kecantikan dia bagus. Dia cantik tetapi bukan terlalu cantik. La ilaha illallah. Wal jamalul hasanul katsir al-khuyala at-takabbur. Kekurangan kecantikan itu yang sangat cantik iaitu takabbur. Jika dia takabbur dan dia khayal yang dia mempunyai kelebihan yang mana tidak ada siapa-siapa sepertinya. Ini kekurangan. Ini kekurangan. Juga dia bersangka dirinya lebih cantik dari yang lain, lebih afdal daripada yang lain. Sebab apa? Kebiasaannya kalau dia cantik, perempuan tu atau lelaki tu handsome, dia biasanya banyak mudah, banyak masuk sana sini, diterima sana sini. Jadi kadang-kadang perkara tu membuat dia dah mula rasa khayal. Yang dia ni sebenarnya banyak kelebihan. Yang dia ni sebenarnya lagi bagus daripada yang lain. Yang dia ni sebenarnya dia ada banyak kelebihan. Walhal sebenarnya kadang-kadang orang kemudahan yang dia dapat banyak sebab dia cantik. Atau sebab dia indah. Kalau tentang kelebihan, mungkin orang yang lain yang biasa lagi banyak kelebihan daripadanya. Jadi, kalau Allah bagi dia rezeki diterima, mudah urusannya, Alhamdulillah. Dan dia kena syukur dan tawaduk. Dan dia kena mengaku ada lain orang lagi banyak kelebihan mereka daripadanya. Dan lagi layak mendapatkan perkara yang dia dapat. Tetapi dia tawaduk. Perkara ni bagus. Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Itu dia telah mengumpulkan di dalam dirinya kecantikan zahir dan batin. Sebab itu ulama kata, kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kamu kecantikan, muka kamu cantik, muka kamu handsome, indah, masya Allah. Jadi tambahkanlah kecantikan batin, kecantikan hati kamu, kecantikan akhlak. Kumpulkanlah. Jadi ulama kata antara nikmat yang sangat-sangat besar iaitu jika Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kamu kecantikan zahir dan batin. Zahir iaitu badan kamu handsome, indah, cantik, sangat menarik. Tetapi dan akhlaknya masya Allah, kalamnya sangat lemah lembut, cerdik, tawaduk, rendah diri, cinta kepada orang, akhlak dia masya Allah. Jadi ulama kata ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepadanya kecantikan, bahkan Allah uji dia macam dia muka dia buruk atau penciptaan dia buruk, maka ulama kata janganlah kumpulkan dua-dua keburukan di dalam diri kamu. Kalau dah muka buruk atau badan buruk macam tu, kamu kena sempurnakan atau gantikan perkara itu dengan akhlak yang baik. Berapa banyak orang penciptaan dia, muka dia hitam, buruklah, tak cantik, macam tak menarik, tetapi akhlaknya subhanallah. Semua orang cinta dia. Semua orang suka dia. Semua orang rasa senang dengan dia. Sebab akhlak dia. Dan berapa banyak lelaki atau perempuan cantik, indah, masya Allah, sangat menarik. Memang sangat menarik. Cantik, indah, kemas, pakaian mahal, masya Allah, pakai kereta mahal macam tu. Tapi tak ada siapa-siapa pun rasa tenang kalau duduk dengan dia. Tak ada siapa-siapa pun nak bagi kawan dengan dia. Sebab apa? Sombong, keras, kata-katanya sangat menyakitkan hati, macam tu. Jadi, zahirnya cantik saja. Tapi batin dia, akhlak dia buruk. Tapi lagi satu tu, zahirnya buruk, tapi batinnya, masya Allah, cantik akhlaknya. Kalau Allah kumpulkan dua-dua untuk dia, cantik zahir batin, itu nikmat yang sempurna. Dan keburukan yang paling teruk iaitu jika mengumpulkan dua-dua benda tu. Zahirnya buruk, mukanya buruk, badannya buruk, akhlaknya pun buruk. Na'udzubillah. Akhlaknya pun buruk. Jadi itu mengumpulkan semua keburukan di dalam dirinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Allah. Qala Hakim. Seorang yang mempunyai kebijaksanaan. Dia berkata, i'jabul mar'i bi nafsih. Jika seseorang merasa
sombong dengan diri dia, rasa bangga dengan dirinya, uh, iaitu caranya merasa sombong dan rasa bangga dengan dirinya, iaitu dengan yadhunnu biha, dia bersangka untuk diri dia perkara yang tak ada di dalam diri dia. Dia sangka saja, dia sangka yang dia hebat, tapi dia tak hebat sebenarnya. Dia sangka dia mulia, tapi dia tak mulia. Dia sangka dia luar biasa, tapi dia bukan luar biasa, dia biasa je. Jadi ulama ini orang ulama yang mempunyai kebijaksanaan dikata jika dia dah rasa begitu, itu maknanya dia rasa i'jab, ujub, ini bangga dengan dirinya kerana lemahnya otak dia, akalnya kecil. So dia rasa gembira dengan khayal. Orang rasa bangga, rasa gembira, dia khayal sebenarnya. Dia khayal, dia tak ada kenyataan dalam hidupnya, kehebatan tu. Tak ada. Dia khayal sahaja sebenarnya. Tapi macam itulah manusia. Dia suka, Imam Al-Ghazali dia kata kadang-kadang orang lebih percaya kepada khayal daripada kenyataan. Kenyataan iaitu apa yang kita tahu diri kita. Khayal itu apa yang kita dengar dari orang, apa yang kita dengar daripada keadaan. Kita tengok diri kita, sebenarnya saya hebat. Walhal dia dah tahu diri dia siapa. Jadi ulama kata itu kita manusia ni kerana dia suka tipu dirinya, dia suka percaya khayal tapi dustakan kenyataan yang dia nampak dengan mata, iaitu diri dia. Masya Allah, ada saudara kita Tul Khairi daripada Tarim ikut kuliah kita. Alhamdulillah. Tul Khairi ikut dari Tarim, ikut kuliah. Alhamdulillah. Wa afatul ibadah al-fatrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan kekurangan ibadah iaitu meninggalkan ibadah atau malas untuk melaksanakan ibadah itu. Selepas menjadi rajin, bersemangat dalam ibadah, lepas tu tiba-tiba tinggalkan. Itu kekurangan. Itu antara kekurangan orang yang beribadah. Jika dia istiqamah, salat witir setiap hari, nanti satu waktu tiba-tiba tinggalkan semua. Tinggalkan witir, tinggalkan duha, tinggalkan zikir. Sebelum dibaca zikir, selalu baca, tapi akhirnya ditinggal. Itu kekurangan. Nabi SAW, dia kata kalau kita beribadah, kita kena sambung, kita kena terus. Dan antara cara yang membantu kita istiqamah, tidak merasa malas untuk meneruskan ibadah kita, iaitu jangan kita paksa diri kita dengan ibadah yang luar kemampuan kita. Sebab itu Nabi SAW kana yuwadhibu ala syai'i wa inqal. Sayyidatina Aisyah dikata Rasulullah SAW suka kalau mula melakukan satu amalan, dia suka meneruskan perkara itu istiqamah, terus tak tinggalkannya, walaupun perkara itu sedikit, tidak banyak. Jadi itu cara Rasulullah. Bukan cara Rasulullah, dia membuatkan amalan semua satu malam saja. Lepas tu esok tidur je. Bukan. Sebab itu Nabi SAW satu kali dia nasihat seorang sahabat. Dia kata, la takun ka fulan, kana yaqumu minal layl thumma tarakah. Jangan jadi seperti si fulan. Kenapa? Apa perbuatan si fulan tu? Nabi SAW kata, sebelum ni dibangun qiyamul layl setiap malam, lepas tu dia tinggalkan. Itu tak bagus. Bangun qiyamul layl walaupun 10 minit. Tapi istiqamah, tetap di dalam keadaan ibadah. Jadi maksud kalam Nabi SAW ini iaitu kalau merasa malas dan tinggalkan ibadah selepas kita sebelum ini rajin dan bersemangat untuk ibadah, maka itu kekurangan juga. Maka berjaga-jaga untuk meninggalkan ibadah atau tidak meneruskan ibadah. Wa afatul hadithi al-kadhib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan kekurangan berkata-kata atau kekurangan bercakapan iaitu tipu. Semua orang yang bercakap, okey, tak ada kekurangan. Tapi kalau dah sampai tipu, ini kekurangan. Ini kekurangan di dalam percakapan kita. Maka kita kalau bercakap apa-apa, kita jangan sampai tipu. Jangan kita sampai tipu. Kita boleh bercakap apa-apa, tetapi janganlah di dalam percakapan kita ada tipu. La ilaha illallah. Faman adkhal hadithahu al-kadhib, barang siapa yang memasukkan tipu di dalam percakapan dia, maka
orang akan terbalin daripada kalam dia, daripada percakapan dia. Dan kalam dia itu atau percakapan dia itu tidak membawa bermanfaat, bahkan dia mendapatkan dosa. Setiap satu orang yang bercakap tipu dan menyatakan tipu atau berdusta, maka dia dapat dosa sahaja. Tak dapat manfaat kepada orang, dia dapat dosa dan dia membuat dirinya terbaling daripada orang. Orang akan terbaling daripada dia sebab orang tahu dia tipu ni. Jadi itu antara kekurangan. Jaga-jaga kalau kita duduk dengan orang, kita cakap dengan orang atau kita sebarkan apa-apa, kita cakap di Facebook atau di mana-mana, kita jangan cakap apa-apa yang tipu. Itu akan buat orang tak menghargai apa yang kita cakap lepas ni. Sebab apa? Orang akan cakap, orang ni tipu je. Kalau orang dah biasa tipu, orang dah kenal dia selalu kalau cakap mesti ada tipu, jadi orang takkan muliakan percakapan dia. Bahkan orang akan terbalin, malas nak jumpa dia atau nak duduk atau nak dengar dia. Sebab dia tipu. Jadi kita kena menghargai percakapan kita, jangan cakap yang tipu. Cakap yang benar sahaja. La ilaha illallah. Wa afatul ilmi nisyan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afatul ilm an-nisyan. Iaitu kekurangan ilmu yang kita telah mempelajarinya, iaitu jika kita selepas belajar, selepas menghafal ilmu, kita tinggalkan. Kita tinggalkan ilmu sampai kita lupa ilmu yang kita pernah mempelajarinya. Sebab itu ulama berkata, janganlah tinggalkan ulang ngaji. Jadi siapa-siapa yang pernah belajar SBM ke atau college, university, pernah hafal Quran, pernah hafal hadis, pernah belajar ilmu agama, pernah hafal majlis ta'lim ke, balik ulang ngaji lah balik ilmu-ilmu yang kamu pernah tulis, nota-nota yang kamu pernah tulis sebelum ini. Sebab kalau kita tinggalkan ilmu yang kita pernah hafal dan belajar, sampai kita lupa ilmu itu, maka itu kekurangan. Jadi kita kena ulang ngaji atau murajaah. Kita kena ulang ngaji atau namanya murajaah untuk ilmu kita. Khususnya kalau kita hafal Quran. Kalau kita pernah hafal Quran, kita ulang ngaji. Hafal Yasin, hafal Tabarak, tapi dah lupa. Kita balik, kita ingatkan balik. Ingatkan diri kita balik dengan apa? Dengan ulang ngaji. Jadi itu kekurangan. Kalau kita tinggalkan ulang ngaji atau murajaah, sampai kita lupa hafalan kita, lupa ilmu dan nota yang kita pernah tulis, maka itu dah kira kekurangan. Ada kekurangan pada ilmu kita, di dalam ilmu kita. Sebab ilmu ini, kalau kita tak ulang ngaji, dia akan hilang. Al-ilmu hayatuhu bid-dars. Kehidupan ilmu ini dengan ulang ngaji. Kalau kita ulang ngaji, ilmu ni akan hidup dalam diri kita. Dia macam pokok. Dia macam pokok. Kalau kita tak kasih ni air, kalau kita tak siram, dia akan mati. Macam tu juga ilmu dalam hati kita, dalam akal dan otak kita. Kalau kita tak ulang ngaji, selalu kita akan lupa. Ilmu tu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Lan yudrikal ilm man la yutila darsuh. Orang yang tidak mempelajari dengan panjang, baca kitab dengan lama, dia tak akan dapatkan ilmu. Wa yakiddu nafsa, dan dia menyusahkan diri dia bersemangat bagi masa yang cukup untuk ilmu, dia tak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malas, orang yang jarang baca kitab, orang yang satu hari hadir, satu hari tak hadir kelas, kuliah macam tu, ini tak akan dapat belajar ilmu. Orang yang tak belajar kitab sampai khatam dengan guru, ini tak akan dapat belajar ilmu. Ini tak akan dapat belajar ilmu. Sebab itu, al-ilm yahtaju ila al-kad. Ilmu ni perlu kepada susah dan penat dan usaha dan masa panjang. Wa kathratud dars. Terlalu banyak mengulang ngaji dan mempelajari. Dan orang yang biasa mempelajari ilmu dengan sifat macam tu, dengan keadaan macam tu, dia hanya orang yang menghargai ilmu dan menganggap ilmu ini sebagai ghanimah, sebagai perkara kebanggaan yang luar biasa. Dia saja yang boleh khabar macam tu. Orang yang tak muliakan ilmu, tak hormat kepada ilmu, tak menghargai ilmu, itulah orang yang satu hari hadir, satu hari tak hadir. Nota yang dia tulis, ilmu yang dia belajar semua, lepas tu dia letakkan kitab semua di dalam rumah, dia tak pernah baca.
Hari-hari dengan handphone dia. Itu saja, dengan handphone dia macam tu, tak belajar, tak ulang ngaji. Ini tidak menghargai ilmu. Orang yang macam ni tidak menghargai ilmu. La ilaha illallah. Sebab itu ada bahagian ulama' dia kata, bumi kita, ada bahagian ulama' dari cara mereka yang sangat-sangat sayang dan suka kepada ilmu, dia kata, bumi menggerakkan kertas buku, tengok ini, lepas tu tengok ini, bumi kertas buku di sisi aku lebih manis, lebih sedap daripada bunyi lagu dan muzik. Allahu Akbar. Dia kata kalau ada orang nyanyi yang sedap, muzik, orang rasa happy, best, luar biasa. Dia kata bunyi tu yang buat saya khayal, yang buat saya fana betul, itu bunyi buku, bunyi kertas. Allah best sangat. Sampai mereka kalau pegang buku, sampai pagi. Sampai pagi baca buku dia tak perasan. Allah, dah azan subuh. Macam tu, sampai macam tu mereka. Orang yang macam ni memang tak akan lupa ilmu. Bila-bila tanya dia boleh jawab semua ilmu. Semua hafal. Jadi, kita kena jaga ilmu kita daripada kekurangan. Dengan apa? Dengan kita kena selalu ulang ngaji dan banyak membaca buku kita. Al-Imam Az-Zuhri banyak cerita yang indah. Keadaan ulama' mencintai ilmu dan memuliakan ilmu. Seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dia kata kalau dia belajar ilmu hadis dengan guru-gurunya, selepas selesai di tengah malam, di bulan kepada rumah, dia kejutkan hamba abdi ni jariah, perempuan. Hamba abdi ni perempuan. Dia kejutkan dia dari tidur. Dia kejut. Bangun. Dia bangun, lepas dia duduk, dia baca semua hadis yang dia belajar tadi di kelas. Dia kata, haddathana fulan ibn fulan. Haddathana fulan ibn fulan. Qala Rasulullah SAW. Nanti budak perempuan tu dia mengantuk, dia kata, ya wahai tuanku, kenapa kijo aku sekarang tinggal untuk mendengar kamu baca ini? Aku pun tak dapat apa-apa manfaat dan tak faham semua ni. Haddathani, yani ilmu hadis. Lepas tu Imam Az-Zuhri dia kata kepadanya, aku tahu kamu tak akan dapat apa-apa manfaat pun, kamu tak akan faham, ilmu ni tinggi sangat. Tapi aku menggunakan kamu untuk ulang ngaji. Aku menggunakan kamu untuk ulang ngaji. Subhanallah. Hatta akan Ibnu Raja, seorang ulama yang lain namanya Ibnu Raja, dia mengumpulkan budak-budak yang kecil. Selepas tu dia membaca hadis, riwayat hadis dengan sanad sampai Rasulullah. Haddathani. Dia ulang ngaji kepada budak-budak yang kecil. Budak-budak yang kecil dengar, mereka tak faham. Macam ni orang gila ke apa? Tapi dia ulang ngaji. Ilmu dia. وقال النخعي من سره أن يحفظ العلم فليحدث حتى يسمعه. Imam An-Nakhai, antara cara kalau kita nak hafal ilmu sampai tak lupa, iaitu kita kena mengajar. Kita kena ajar orang lain. Kalau kita kena ajarlah keluarga, ajar anak-anak, ajar jiran, atau buat kelas sendiri, atau kita buat kelas, buat live di Facebook, di mana-mana. Apa-apa ilmu yang kamu ada, yang boleh syarah di dalam kitab, syarahlah kepada orang lain. Kalau kita mengajar kepada orang lain, mengajar itu antara sebab yang kekalkan ilmu di dalam otak kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ada bahagian ulama, dia kadang-kadang kalau balik rumah lepas belajar ilmu, dia susunkan bantal. Dia susun bantal, kemudian dia memberi ucapan dan syarah ilmu macam-macam kepada bantal. Lepas ditanya macam mana, dia kata sahaja untuk nak ulang ngaji. Nak ulang ngaji sahaja. Dia ulang ngaji kepada bantal. Dia tak dapat orang nak mengajar, dia mengajar kepada bantal. Bahkan ada bagian ulama, dia buat cara ni kepada kambing-kambing yang ada di dalam rumahnya. Tapi itu semua semangat ulama yang besar. Itu sahaja semangat mereka supaya mereka tidak lupa kepada ilmu yang mereka hafal dan telah mempelajarinya daripada guru. Jadi ini antara kelebihan para ulama dahulu. Jadi kita kena ulang, kita kena ambil faedah daripada cara mereka, dan kita kena ulang ngaji nota-nota yang kita baca, atau kita ulang ngaji kitab-kitab yang kita pernah mempelajarinya. Lepas tu Nabi SAW bersabda, wa afatul hilmi as-safah. Santun. Ayuh. Dan kekurangan sifat santun
yaitu as-safah. Kalau ada sifat santun, itu sifat baik, sifat sempurna, sifat yang indah. Apa kekurangannya? Jika tergesa-gesa, cepat ambil keputusan, cepat memberi pendapat, tidak ada ketenangan, tidak ada fikir terlebih dahulu. Jadi, al-hilmu malakah warazana fil badan. Santun itu iaitu sifat yang membuat orang itu sentiasa fikir terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa keputusan atau apa-apa perkara. Maka perkara itu sifat yang baik dan membuatkan dia sentiasa sabar atas siapa-siapa yang ganggu kepadanya dan menambahkan akalnya. Ini sifat santun. Tetapi sifat yang merosakkan sifat santun itu sifat hilm. Sifat ini sifat para anbiya. Al-hilm ini sifat para anbiya. Yang merosakkannya yaitu sifat yang bernama safahah atau safah. Apa maksud safah itu? Khifah fil badan. Badannya gerak sahaja, dia tidak jadi dia orang yang gelak-gelak. Kalau gelak tak boleh tahan macam tu. Kalau digerak yang bukan yang dengan cara tenang. Kalau gerak dia rosakkan dunia semua kalau dia bergerak. Jadi itu sifat safah. Dan dia tidak matang. Cepat buat keputusan, cepat ambil buat pendapat, cepat dia bercakap, cepat dibalas. Semua keadaannya tak berfikir. Ini namanya safah. Kalau sifat safah itu dah masuk dalam diri kita, maka itu dia merosakkan sifat santun. Sifat santun itu sifat Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW buat keputusan kecuali dapat fikir. Dan Rasulullah SAW kalau duduk di depan bercakap, tengok macam tu. Dan keadaan Nabi SAW kalau berjalan, kalau duduk, kalau bercakap, semuanya dengan belahan-belahan. Dengan penuh ketenteraman, ketenangan. Itu sifatul hilm. Itu sifat baik. Kita harus mujahadah diri kita. Kalau kita orang yang bukan begitu, kita kena mujahadah sampai kita dapatkan sifat itu. Sebab apa-apa yang baik itu, apa-apa sifat atau akhlak yang baik, kita boleh dapatkan saja. Tidak ada apa-apa yang mustahil. Wa afatul hasabi al-fakhr. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afatul hasab al-fakhr. Iaitu kekurangan orang yang merasa bangga dengan keturunan dia, dengan atuk-atuk dia, iaitu jika dia merasa bangga kepada orang lain. Dia merasa bangga atas orang lain. Qila li ba'd al-hukama ma alladhi la yahsun wa in kana haqqan. Pernah seorang yang mempunyai kebijaksanaan ditanya, apakah perkara itu yang tidak elok, tidak baik, walaupun dia benar, walaupun dia betul. Dia kata, iaitu seorang lelaki atau perempuan yang memuji dirinya walaupun betul. Walaupun tu betul, tak elok, tak sesuai, tak bagus. Jadi, kalau boleh, jangan memuji diri kamu dan jangan merasa bangga dengan atuk-atuk kamu semua, walaupun mereka hebat, atau ayah kamu walaupun dia kaya, atau pemimpin, atau ulama, atau siapa-siapa. Jangan merasa bangga atas orang lain. Sebab itu Nabi SAW ketika menceritakan kelebihannya yang Allah berikan kepadanya, Nabi SAW selalu menyebut di hujungnya wala fakhr. Sebab itu Nabi SAW dia kata, Adam wa man dunuhu tahta liwa'i wala fakhr. Adam dan seterusnya para anbiya semua di hari kiamat akan di bawah bandera aku. Yani aku lagi tinggi dari mereka. Mereka semua bawah aku. Tapi Nabi SAW dia kata apa? Wala fakhr. Tapi aku tidak merasa bangga. Yani bukan bangga, yani syukur. Syukur itu kita kena syukur. Bangga itu iaitu merasa diri aku lebih hebat daripada mereka. Memandang rendah kepada mereka. Memandang hina kepada mereka. Itu salah. Itu kekurangan. Walaupun ibu bapa kamu hebat, walaupun atuk-atuk kamu memang hebat, tapi kalau dah mula merasa bangga, memandang rendah kepada orang lain, sekarang kau dah mendapatkan kekurangan oleh sabda Rasulullah SAW. Kamu dah mempunyai kekurangan di dalam kebanggaan itu yang memang betul.
La ilaha illallah. Al-Imam Ar-Raghib berkata, merasa bangga dengan hasab, iaitu jika seseorang yang merasa bangga dan dengan perkara yang luar daripada dirinya, dan perkara itu kebodohan yang sangat teruk. Kebodohan yang sangat teruk iaitu jika orang merasa bangga dengan perkara yang bukan dalam dirinya. Dalam diri ayah dia, dalam diri orang lain, dan macam tu, dia rasa bangga dengan itu. Jadi itu kebodohan yang sangat teruk. فمن نظر بعين عقله وانحسر عنه قناع جهله عرف أن أعراض الدنيا عارية مستردة لا يأمن من كل ساعة أن يسترجع. Macam tu juga orang rasa bangga dengan kereta dia. Orang rasa bangga dengan rumah dia. Orang rasa bangga dengan baju dia, dengan kasut dia. Perkara itu kebodohan yang sangat teruk. Seperti mana ulama kata. Sebab kalau dia matang, dia berakal, dia bercahaya, dia akan nampak perkara dunia ni semua dia sebagai benjaman sahaja. Perkara ni semua akan hilang. Perkara ni semua satu hari dia boleh dah tak ada. Seperti mana dia ada, boleh jadi tak ada. Jadi, siapa-siapa yang rasa bangga dengan perkara tu yang di luar diri dia, dengan pakaian, dengan kasut, dengan beg, dengan kereta, dengan apa-apalah, itu kebodohan yang sangat betul. Qala ba'dul hukama, limuftakhirin in iftakharta bi farasika fal husnu lah dunaka. Ada seseorang ulama yang mempunyai kebijaksanaan, hakim. Dia hakim. Dia bagi kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Dia kata kepada orang yang merasa bangga dengan barang dia lah, dengan barang dunia, dia rasa bangga. Dia cakap sama dia, kalau engkau merasa bangga kerana kelajuan kuda kamu laju, menang selalu, maka kemuliaan itu bagi kuda kamu, bukan kamu. Kuda kamu lah yang hebat, bukan kamu. Lepas tu dia kata, au bi thiyabika wa mata'ika fal jamalu lahuma. Atau sekiranya engkau merasa bangga dengan baju kamu, wow, hebat, sangat, luar biasa, mahal, dari apa, nama cari-cari market lah, nama baju tu Chanel ke apa-apa, yang ni kalau baju tu dari syarikat yang international, dari syarikat yang terkenal satu dunia, dia rasa bangga. Lagi-lagi pun nak tunjuk dekat baju dia, ada tulisan tu yang dia beli yang mahal. Kalau pakai beg, jenama. Yang nama dia kalau pakai baju jenama mahal, jenama yang terkenal, beg, dia dengan kalau jalan dia tunjuk, kalau perempuan tunjuk beg, tunjuk nama jenama itu. Dia rasa bangga dengan itu. Kalau kalau dia pakai apa-apa bajulah, ada tulisan, kalau kasut, dia sampai dia sanggup pakai seluar pendek. Sebab apa? Kena nampak lah tulisan jenama dekat kasut tu. Kalau pakai bagian tu, nanti tak nampak jenama tu. Rugi. Dia rasa rugi kalau orang tak nampak. Subhanallah. Jadi, kita terimalah nasihat daripada ulama yang mempunyai kebijaksanaan ni. Dia kata apa? Dia kata, kalau engkau merasa bangga sangat, sampai rasa sumpah, rasa diri kau, Masya Allah, tak ada siapa macam kau. Tapi dengan apa kau rasa, kenapa orang ni sangat rasa bangga sangat diri dia? Sebab dia pakai baju jenama mahal. Itu je. Sebab pakai jenama mahal. Itu saja. Sampai orang Melayu kata tak nampak langit, tak nampak bumi. Kalau jalan macam ni, tak tengok bawah, tak tengok bumi. Ini orang senang jatuh dekat lubang. Jadi dia kata kalau kau rasa bangga dengan pakaian kamu atau dengan barang-barang yang lain, kira beg, kasut, apa-apa barang dunia ni, maka dia kata fal jamalu lahuma dunak. Maka kecantikan itu ada pada baju, bukan pada kau. Kebanggaan itu untuk baju. Sebetulnya baju yang merasa bangga, bukan kamu. Baju yang cantik, bukan kamu. Beg yang cantik, bukan kamu. Kasut yang cantik, bukan kamu.
Kenapa jadi macam tu? Sebab kamu yang rendahkan diri kamu, yang hinakan diri kamu sehingga kamu merasa bangga dengan perkara yang dunia yang tidak sepatutnya kita merasa bangga dengannya. Kalau kita nak rasa bangga, banggalah dengan takwa, dengan istiqamah, dengan solat jemaah, dengan ibadah, dengan iman yang tinggi. Itu kebanggaan yang luar biasa. Ada seorang sahabat wanita, lepas anak dia meninggal syahid fi sabilillah beramal bersama Rasulullah, dia kata, ini kebanggaan yang luar biasa yang aku lama-lama tunggunya. Subhanallah. Itu kebanggaan yang sebenar. Kebanggaan yang sebenar, kalau kita masuk di dalam kubur, dua malaikat rasa agung dan hormat kepada kita. Itu kebanggaan betul. Tapi kalau dari saat pertama masuk dalam kubur, ditampar, dikutuk kepala kita, apa baju mahal tu akan buat apa kita? Dia nama apa pun dia tak ada boleh buat apa-apa. Walaupun nama kita raja, nama kita apa-apa di dunia ni. Bukan kebanggaan yang sebenar. Kebanggaan yang sebenar, hafal baik-baik ni. Kebanggaan yang sebenar iaitu yang kekal di akhirat. Dunia dan akhirat. Kebanggaan yang sebenar. Sahabat Nabi SAW dibunuh. Ada yang dihina, ada yang dibotong-botong, diburukkan penciptaan mereka. Tapi mereka dihina ke? Mereka sangat rasa bangga. Mereka sangat rasa bangga. Ada seorang sahabat berdiri di depan Musailimah Al-Kadzab. Dia cakap sama dia diikat tangan dia. Engkau mengaku aku Muhammad Rasulullah? Dia kata, aku mengaku. Okey, baik. Engkau mengaku aku Rasulullah? Musailimah Al-Kadzab itu. Sahabat itu jawab apa? Dia kata, minta maaf, aku tak dengar. Dia gelakkan dia. Aku tak dengar. Oh, main. Dia potong tangan dia yang kanan. Dia potong, jatuh terus. Nanti dia ulang. Tanya dia lagi. Mengaku Muhammad Rasulullah. Dia kata, mengaku Muhammad Rasulullah. Dia tengok macam mana rasa bangga. Rasa bangga walaupun mereka potong tangan dia, kaki dia, potong badan dia semua. Sehingga sahabat Nabi SAW itu menjadi macam ulama kata satu ketul daging saja. Tangan, kaki semua dah tak ada. Sebab asyik dipotong sikit-sikit dan dia asyik merasa bangga. Tak berhenti merasa bangga dengan imannya kepada Rasulullah. Subhanallah. Jadi itu adalah kebanggaan yang sebenar. Jadi ulama yang mempunyai kebijaksanaan dia kata, kalau kebanggaan kamu dengan baju dan barang, maka kecantikan itu bagi ada pada baju dan barang itu, bukan kamu. Dan kalau kamu merasa bangga dengan ibu bapa kamu, keturunan kamu, maka ketahuilah kebanggaan dan kemuliaan itu ada pada diri mereka, bukan pada diri kamu. Kau semua rasa bangga saja, itu je. Nak rasa bangga, tapi adakah kamu macam ayah kamu, macam atuk-atuk kamu? Sifat kamu macam sifat mereka? Tidak. Kamu ikut akhlak mereka? Tidak. Kamu ikut amalan mereka? Tidak. Kamu ikut cara mereka? Tidak. Kalau ikut, alhamdulillah. Memang kebanggaan yang ada di dalam diri kamu, mereka ada juga di dalam diri kamu. Tapi kalau hanya bangga sahaja, itu tidak ada faedah. Walau takallamat hadhihi al-ashya' laqalat hadhihi. Ulama yang mempunyai kebijaksanaan akhirnya dia kata sekiranya dia kata engkau untung sahaja sebab barang-barang ini tak boleh berbicara. Dia betul-betul hina kita. Ulama yang mempunyai kebijaksanaan ni, dia sangat hina kita dan didik kita. Dia kata kalau Allah izinkan baju, barang, kasut lah, semua ni boleh berbicara, dia akan kata kepada kita, sedarlah, aku yang cantik bukan kau. Tak perlu nak sibuk bangga-bangga dengan aku. Itu kecantikan aku, bukan kau. Subhanallah. Jadi kita kena susun kalau macam mana kita kalau nak rasa bangga dengan apa. Dan kalau kita bangga dengan perkara yang baik, dengan kita bangga sehingga kita memandang rendah kepada orang yang lain. Akhirnya, akhir jumlah di dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, wa afatul judi as-saraf atau as-saraf, iaitu kekurangan bermurah hati, banyak infak, banyak sedekah, banyak bantu, iaitu jika sehingga membazir. Ada orang tetamunya 2 orang, dia pergi sembelih 1 ekor kambing, dia hidangkan semua. Kan, ini 2 orang saja. Beli 1 kilo okey, setengah kilo okey, dia cukup.
yang mubazir. Lepas tu, habis makan, mereka tak habiskan makanan itu, buang. Ini namanya mubazir. Ini namanya mubazir. Jadi, infak, sedekah, memuliakan orang dengan makanan, dengan barang, dengan apa-apa, itu bagus. Itu baik, itu amalan baik. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya kalau dah jadi mubazir. Kalau dah jadi mubazir, itu kekurangan. Wa'ahatus sakha at-tabdzir. Al-infaq fi ghairi ta'ah. Apa maksud mubazir? Mubazir iaitu berinfak atau sedekah di perkara yang bukan taat, perkara yang tidak baik. Waljud, al-jud iaitu membantu orang yang perlu bantuan. Itu jud, itu namanya jud, iaitu kemuliaan. Wal israf sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Kalau israf, tabzir, membazir dan israf lain. Kalau membazir, kita meletakkan atau memberi makanan atau duit kita kepada tempat yang tak sesuai langsung. Tak sesuai. Yani dari semula tidak sepatutnya jadi. Tidak sepatutnya kita letak harta kita di sana. Itu namanya membazir. Kalau israf, israf itu kita letakkan duit kita atau makanan itu di tempat yang sepatut, di tempat yang bagus, tapi lebih daripada yang diperlukan. Itu namanya israf. Yani kalau makanan itu, orang itu mereka perlu 1 kilo kambing. Tak perlu kita sampai 3 kilo. Bolehlah, bagus timbangnya, tapi lebih daripada yang diperlukan. Jadi, semua perkara-perkara ini disusun oleh Nabi SAW. Dia ajar kita sederhana selalu dan tinggal, dan kita selalu ikut perkara yang baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tambah juga wa'afatud dinil hawa. Dan kekurangan orang yang beragama iaitu hawa nafsu. Orang yang ikut agama, dia ikut hawa nafsu. Kalau dah mula ikut hawa nafsu, dia bagus, dia orang agama. Dia orang agama yang istiqamah, yang salam. Tapi dia ikut hawa nafsu. Sangat ikut hawa nafsu. Dia bukan ikut betul-betul agama. Dia ambil dari agama yang ikut hawa nafsu. Jadi itu kekurangan juga. Kekurangan orang yang beragama. Jadi ulama juga di dalam banyak ada kata-kata ulama yang mempunyai kebijaksanaan tentang kekurangan amalan-amalan yang baik, kekurangan perkara-perkara yang bagus. InsyaAllah kita dah ambil masa bincang malam ni. InsyaAllah yang telah disampaikan itu banyak faedah dan insyaAllah sangat bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua antara hamba Allah yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang cantik zahir dan batin, indah zahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan, menyucikan kita daripada sikap-sikap atau sifat-sifat yang melambau, yang merosakkan akhlak dan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.